Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala habibillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma rabbi syrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Allahumma fakkihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma alhimna marashida umurina wa a'idhna min syururi anfusina birahmatika ya rabbal alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ahlan kepada sahabat-sahabat semua. Apa khabar sahabat-sahabat semua? Selamat pagi. Salam pertemuan dalam pertemuan Hayati Quran siri yang ke-401 bersama dengan saya Umar Aziz. Ahlan, saya nampak diorang komen ada Kak Zimah Don, Tuan Nur Rahim Sharif, Nur Razia Mukhtar, Zaliha Kamaruddin, Galik Sprit, Rafiza Abdul Karim, Safia Sapian, Normah, Kamizah, dan juga Bunga Lawang, Ana Sukaimi, Laila Omar, Ninda Anis, Muslimah Mahmud, Zainab Mahmud, dan juga Kak Safia Sapian, serta Galik Sprit dan juga semua sahabat-sahabat yang lain. Apa khabar sahabat-sahabat semua? Kita bertemu pada siri yang ke-401 ini dan marilah kita sama-sama perbetulkan dahulu niat kita. Moga-moga pertemuan kita adalah kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifada wal hatha ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa du'ai ila al-huda wa dalalati ala al-khair ibtigha'a wajhillah wa mardatihi wa qurbih wa thawabih. Amin, amin ya rabbal alamin. Ahlan kepada sahabat yang baru join juga. Faridah Manaf, Rahayati Uthman, Nur Aini, kemudian Aminah Hitam, Nurizita Rifin, Fatimah S, Ina Syam, Zahini Wahid, Nur Hayati Muhammad Taib dan juga Bunga Lawang serta semua sahabat-sahabat yang lain. Hari ini kita nak sambung daripada muka surat yang baru, iaitu muka surat 149, dan kita akan bermula daripada surah yang ke-6, surah Al-An'am, ayat 152. Ayat 152 adalah sambungan daripada ayat 151, di mana Allah mula memberi wasiat, memberi pesanan dan juga memberi nasihat. Lalu kita telah baca semalam bagaimana pada ayat 151 ada beberapa nasihat yang Allah Subhanahu wa taala pesan kepada kita. Yang pertama, jangan menyekutukan Allah dengan segala apa pun, kerana ianya adalah perkara yang boleh merosakkan fitrah manusia. Yang kedua adalah hendaklah berlaku baik kepada ibu bapa dengan kebaikan yang sempurna. Yang ketiga, janganlah membunuh anak-anak hanya kerana takutkan kemiskinan. Yang keempat, janganlah dekat dan hampir kepada perkara yang keji, yang zahir maupun yang batin. Dan yang kelima, janganlah membunuh mana-mana nyawa yang Allah telah haramkan untuk melakukannya, kecualilah dengan cara yang dibenarkan. Apakah maksud cara yang dibenarkan? Telah kita kongsikan semalam. Lalu pada hari ini kita nak sambung daripada ayat 152 daripada surah Al-An'am, surah yang ke-6. Masih lagi menceritakan tentang wasiat, tentang pesanan supaya kita bawa dalam kehidupan seharian dan juga kita pegang dalam kehidupan kita. Maka firman Allah Subhanahu wa taala pada ayat 152, mohon sahabat-sahabat catat kan, moga-moga mempermudahkan sahabat-sahabat yang join kemudian. Ayat 152 surah yang ke-6, surah Al-An'am. Apakah wasiat yang ke-6? Maka wasiat yang ke-6, maka dalam tafsir Al-Wasit disebut wal wasiyatus sadisah, pesanan yang ke-6, wasiat yang ke-6 ta'ti, telah datang pada permulaan ayat yang kedua yang kita sedang baca, iaitu ayat 155.
Jom kita lihat apakah firman Allah di sini. Firman Allah wasiat yang keenam, wala taqrabu malal yatimi illa billati hiya ahsan hatta yablugha ashuddah. Firman Allah Subhanahu wa taala, wa dan. La terjemahannya di sini adalah jangan. Wala dan jangan. Taqrabu terjemahannya adalah dekat, hampir. Wala taqrabu, dan janganlah kamu dekat dan janganlah kamu hampir. Dekat dan hampir kepada apa? Mala, harta. Namun ini bukan sebarang harta. Ini adalah harta yang Allah sangat perintahkan untuk kita ambil berat tentangnya. Firman Allah, malal yatim, harta anak-anak yatim. Maka kita nak kupaskan terlebih dahulu, semestinya harta anak yatim ada kupasan yang panjang. Tetapi kita nak fokuskan kepada poin yang pertama, yang mana perkataan yang kali kedua datang pada sehari dua ini, iaitu perkataan di mana Allah menyebut wala taqrabu, dan janganlah dekat dan janganlah hampir. Dalam tafsir Al-Wasit li Tantawi disebut, qala ba'dul ulama, sebahagian daripada para ulama tafsir menyebut, kenapa ketika mana Allah melarang sesuatu, ada larangan yang Allah sebut jangan hampir dan dekat. Padahal ada juga larangan yang Allah tak sebut jangan hampir dan dekat. Contoh, wasiat yang pertama Allah tak sebut pun jangan hampir dan dekat. Padahal itu sebesar-besar dosa, iaitu jangan menyekutukan Allah. Begitu juga pesanan yang kedua, kita nampak pada waktu itu, jangan membunuh anak-anak. Padahal itu pun adalah dosa yang besar. Kemudian yang kelima, pesanan yang kelima adalah wala taqtulun nafsa, dan janganlah membunuh mana-mana jiwa dan nyawa yang Allah telah haramkan. Tetapi kenapa pada pesanan yang keempat, wala taqrabul fawahish, dan janganlah mendekatkan diri kepada perkara yang keji, dan juga pesanan yang keenam yang kita sedang baca dan kita akan kupaskan nanti juga adalah jangan mendekati harta-harta anak yatim. Kenapakah ada disebut sebahagian larangan dan jangan buat, tetapi sebahagian larangan seperti pesanan nombor 4 dan juga pesanan nombor 6 dengan perkataan wala taqrabu, dan jangan dekat? Kata para ulama tafsir, kalaulah kita perhatikan, sebab kita punya program adalah Hayati Quran, kalaulah kita perhatikan semua perkara yang Allah larang dengan ucapan, dengan firman jangan hampir dan jangan dekat, semua perkara itu adalah perkara yang disukai oleh nafsu, yang disukai oleh manusia, yang pada waktu itu ada desakan nafsu untuk melakukan dia. Sebagai contoh, pesanan yang keempat, iaitu perbuatan-perbuatan keji, seperti berzina, seperti pada waktu itu mencuri, seperti pada waktu itu mengumpat, perbuatan-perbuatan keji. Itu semua perkara yang nafsu suka. Nafsu suka berkata buruk tentang orang. Nafsu suka pada waktu itu al-a'yadzubillah mengajak kepada perkara yang Allah murka seperti zina, mengajak kepada pada waktu itu mencuri dan sebagainya. Begitu juga pada pesanan yang keenam, harta anak yatim. Walaupun itu anak yatim, tapi manusia pada waktu itu nafsu dia suka untuk mengambil harta, tak kisahlah sama ada harta anak yatim ataupun sebaliknya. Maka sebab itu kata para ulama tafsir, mana-mana larangan yang pada waktu itu ada, pasti ada desakan yang kuat daripada nafsu. Lagi sekali, mana-mana larangan yang pada waktu itu pasti ada desakan yang kuat daripada nafsu untuk melakukan dia, maka pada waktu itu Allah tak sebut jangan buat, tetapi Allah sebut dengan jangan hampir dan dekat. Kerana desakan nafsu yang tersangat kuat itu, kalaulah pada waktu itu manusia cuba hampir, manusia cuba dekat, dia pasti buat. Kerana ada desakan nafsu.
Tetapi ada larangan yang mana nafsu pada waktu itu secara semula jadi tak suka. Contohnya menyekutukan Allah. Secara semula jadi pada waktu itu manusia tak suka membunuh anak. Secara semula jadi manusia tak suka dengan membunuh anak. Ataupun wasiat yang kelima, pada waktu itu membunuh manusia. Mana ada manusia yang suka membunuh manusia lain. Lalu ketika mana adanya perbuatan-perbuatan yang memang secara semula jadi tabiat manusia tak suka, maka pada waktu itu Allah berfirman dengan ucapan jangan buat. Namun mana-mana perbuatan yang ada desakan yang kuat daripada nafsu, pada waktu itu tolakan yang kuat daripada nafsu, maka Allah tak berfirman jangan buat. Kerana kalau Allah sekadar berfirman jangan buat, manusia pasti nak dekat. Tetapi Allah berfirman tidak, wala taqrabu, dan jangan hampir dan jangan dekat. Kenapa? Sebab kata para ulama tafsir, kerana perbuatan-perbuatan yang pada waktu itu nafsu suka, dan ketika mana manusia dekat, dia pasti buat. Sebagai contoh zina. Apabila pada waktu itu dia dah mendekatkan diri pada zina, dah memang duduk berdua-duaan, dah memang pada waktu itu biasakan pada waktu itu bersama berdua-duaan, maka dan nafsu pun hendak begitu, maka berlakulah zina. Harta anak yatim, ketika mana dia tak ambil berat, pada waktu itu untuk asingkan, pada waktu itu untuk jaga dan pelihara, akhirnya dia akan menggunakan harta anak yatim itu dengan pelbagai alasan, dengan pelbagai justifikasi. Sebab harta, Nabi gambarkan dalam hadis, adalah sesuatu yang indah pada pandangan, sesuatu yang manis pada rasa. Manusia suka dengan harta dan dia tak akan kisah ketika mana nafsunya telah mendorong dia untuk mengambil walaupun harta anak yatim. Sebab itu di sini disebut, mana-mana perbuatan yang pada waktu itu ada desakan yang kuat daripada nafsu, ada pada waktu itu tolakan daripada nafsu, Al-Quran tak sebut jangan buat. Allah tak sebut jangan buat. Tetapi Allah sebut jangan hampir, jangan dekat. Kenapa? Sebab perbuatan-perbuatan ini kalaulah dekat dengan sebab desakan nafsu, manusia itu pasti akan buat. Lalu sebab itu kadang-kala timbul soalan, perlu diterang. Sebab nanti orang persoalkan kenapa ayat 151, dosa yang paling besar menyekutukan Allah, Allah tak sebut pun jangan hampir dan dekat. Tetapi nasihat yang keenam berkenaan harta anak yatim, Allah sebut jangan hampir dan dekat. Maka itulah yang kita nak kongsikan supaya jelas kenapakah cara Al-Quran begitu. Sahabat-sahabat yang dirahmati lagi dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, firman Allah Subhanahu wa taala pada ayat yang ke-152 pesanan yang ke-6, wala dan jangan, taqrabu hampir dan dekat. Lalu kita dah terangkan tadi, adakah sahabat-sahabat jelas kenapa adanya pada waktu itu perkataan taqrabu, jangan hampir dan dekat pada sebahagian larangan? Adakah sahabat-sahabat jelas ataupun tak jelas? Mohon komen, diorang komen, sebab kalaulah jelas kita boleh teruskan pada perkataan yang berikut. Laila Umar kata jelas. Terima kasih. Okey. Maka firman Allah wala taqrabu, dan jangan hampir dan dekat. Kepada apa? Mala, kepada harta. Harta orang lain itu dah termasuk kepada perbuatan keji. Kan kita nampak pesanan yang keempat yang ada pada wasiat yang kelima dah dimasuk dah di situ. Wala taqrabul fawahish, dan janganlah hampir dan dekat kepada perbuatan-perbuatan keji. Termasuklah dalam perbuatan keji menggunakan harta orang lain tanpa kebenaran dia, mengambil harta orang lain pada waktu itu tanpa pemberian daripadanya. Dah dimasukkan pada pesanan yang keempat. Kenapa perlunya pesanan yang keenam secara khusus tentang harta ini? Kata para ulama tafsir, nak menunjukkan betapa besarnya hukuman yang bakal menanti untuk orang yang memakan harta anak yatim. Kita telah baca pada awal surah An-Nisa tentang
betapa dahsyatnya menggunakan harta anak yatim bukan pada tempatnya, bukan pada jalannya. Kita telah baca pada ayat yang kedua hinggalah pada waktu itu ayat yang Allahumma salli ala sayyidina Muhammad ayat yang ke-6. Daripada ayat yang kedua hinggalah ayat yang ke-6. Contoh penghujung ayat yang kedua, surah An-Nisa, surah yang keempat, muka surat yang ke-77. Contoh, Allah beri amaran jangan menggunakan harta anak yatim. Contoh, pada waktu itu penghujung ayat yang kedua, firman Allah, wala ta'kulu, dan janganlah kamu memakan amwalahum, harta-harta mereka, iaitu harta anak yatim, ila amwalikum, dengan cara kamu campur adukkan dengan harta kamu. Dia cuba untuk buat helah. Dia tahu harta tu anak yatim, dan harta anak yatim tu yang banyak, harta dia sedikit, ataupun kalaulah harta dia banyak sekalipun, lalu dia campurkan. Dia campurkan harta anak yatim itu dengan harta dia. Dan dia pada waktu itu makan dan ambil harta anak yatim, bukan pada tempat dia. Maka Allah beri amaran, innahu kana huban kabira, sesungguhnya perbuatan itu adalah satu dosa yang besar. Lalu ini firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, begitu juga pada ayat-ayat yang lain, contohnya ayat yang ke-10 juga kita boleh nampak pada surah yang sama, surah An-Nisa ayat yang ke-10, di mana firman Allah Subhanahu wa ta'ala, innal ladzina, sesungguhnya orang-orang yang yakuluna, mereka makan, amwalal yatama, harta-harta anak yatim, zulman, secara zalim. Pada waktu itu bukan untuk kegunaan anak yatim. Innama, sesungguhnya, yakuluna, dia sedang makan, fi butunihim, dalam perutnya, nara, api neraka. Semua harta anak yatim yang diambil itu, pada waktu itu dia sedang masukkan api neraka ke dalam perutnya. Itu dekat dunia. Adakah dekat akhirat dia boleh selamat? Firman Allah, wasayaslawna sa'ira, dan kelak pasti dia akan memasuki neraka yang menyala-nyala. Lalu sebab itu kata para ulama tafsir, walaupun perbuatan mengambil harta manusia dah ada pada pesanan yang keempat, termasuk dalam wala taqrabul fawahish, jangan hampir dan dekat kepada perbuatan-perbuatan keji, dah termasuk di sana. Lalu kenapa Allah Subhanahu wa ta'ala ulang balik? Kerana nak menunjukkan betapa dahsyatnya perbuatan ini. Lalu Allah secara khusus menyebut wala taqrabu, dan jangan hampir dan dekat pun malal yatim, kepada harta-harta anak yatim. Jangan hampir dan dekat. Jangan ambil duit anak yatim tu letak dalam akaun kita, kita campur adukkan. Jangan pada waktu itu ambil harta anak yatim dan kita pada waktu itu simpankan dekat dengan kita. Dan pada waktu itu mulalah kita gunakan alasan, rumah ini dibayar menggunakan harta anak yatim, kereta ini dibayar menggunakan harta anak yatim. Padahal kalaulah contoh anak yatim itu tak ada, kita tetap kena bayar rumah tadi. Pada waktu ketika mana Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, anak yatim ni tak ada, kita tetap kena bayar kereta. Tetapi kita justifikasikan perbuatan yang salah pada waktu itu untuk menggunakan harta anak yatim. Maka itu adalah dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kadangkala ada orang pada waktu itu dengan alasan untuk menggunakan sesuatu benda yang mewah, digunakan harta anak yatim. Sebelum ini dia ada kenderaan, tetapi untuk digunakan kenderaan yang mewah. Padahal kenderaan yang mewah itu untuk nafsu dia, untuk diri dia. Tetapi pada waktu itu digunakan harta anak yatim. Pada waktu itu digunakan harta anak yatim untuk benda yang sepatutnya menjadi tanggungjawab dia, nafkah dia pada keluarga dia. Takkanlah dia nak guna harta anak yatim ketika mana dia nak beri makan kepada keluarga dia. Lalu dengan alasan dia menjaga anak yatim, dia pada waktu itu ambil lebih daripada sepatutnya, lebih daripada keperluan anak yatim itu, dan digunakan pada
perkara-perkara yang tidak sepatutnya. Sebab itu firman Allah Subhanahu wa taala, wala taqrabu, dan janganlah kamu hampir dan dekat mala, kepada harta al-yatim, anak yatim, illa, kecuali firman Allah Subhanahu wa taala, billati, dengan perkara, dengan cara, hiya, yang mana ianya itu, ahsan, adalah yang terbaik. Kata para ulama tafsir, apakah maksud daripada perkataan ahsan di sini? Yang mana firman Allah Subhanahu wa taala, al-yatim. Apakah itu yatim? Yatim adalah seseorang yang mana belum capai usia baligh, pada waktu itu telah kehilangan bapanya yang tersayang. Lalu seseorang yang sebelum pada usia baligh, dia telah kehilangan bapanya yang tersayang, maka itu dikenali sebagai anak yatim. Maka Al-Quran larang pada waktu itu menggunakan harta mereka, hak mereka, kecuali ada pengecualian. Pada waktu bila? Illa, kecuali, billati, dengan cara, dengan perkara, hiya ahsan, yang terbaik. Apakah maksud terbaik? Maka disebutkan di sini maksud yang terbaik, ahsan, iaitu anfa', yang paling memberi manfaat untuk anak yatim itu. Apakah contoh perkara yang memberi manfaat untuk harta anak yatim itu? Contoh, katarbiyatihi, pada waktu itu pembesaran dia, wa ta'limih, pendidikan dia, wa hifzi malih, untuk penjagaan harta dia. Contoh untuk jaga harta dia, pada waktu itu kita simpankan dalam bank. Untuk buka akaun bank ada certain charges, maka boleh. Ataupun kerana harta dia banyak, untuk jaga harta dia, kita appoint pada waktu itu seseorang yang menguruskan dia, maka boleh. Ataupun untuk pendidikan dia, maka boleh. Ataupun untuk pembesaran dia, makan minum dia, pakaian dia, maka itu boleh. Ataupun istismar, pada waktu itu untuk memperbanyakkan lagi harta dia. Contohnya bukan pada pelaburan-pelaburan yang pada waktu itu tidak menentu, tetapi pada pelaburan yang pada waktu itu ada kemungkinan. Contohnya disimpan pada sesuatu akaun untuk tempoh 10 tahun. Sebab budak ni masih lagi usia contohnya 3 tahun. Maka disimpan supaya hartanya bertambah. Maka itu boleh. Tetapi ini semua untuk ahsan, untuk benda yang terbaik, bukan untuk kita sebagai penjaga, tapi yang terbaik untuk anak yatim tadi, untuk yang kita jaga tadi. Maka sebab itu Al-Quran tetapkan ahsan, ay anfa', yang paling bagus, yang paling bermanfaat untuk anak yatim tadi, seperti mana yang kita telah sebutkan. Kalaulah pada waktu itu tak ada manfaat untuk anak yatim, wala taqrabu, jangan hampir dan juga jangan dekat. Lalu ahsan terjemahannya terbaik. Dalam kurungan letakkan maksudnya yang paling memberi manfaat. Kepada siapa? Iaitu kepada anak yatim. Bukan beri manfaat kepada penjaga. Kalaulah beri manfaat kepada penjaga, seronok penjaga tu. Tak perlu tunggu anak tu balik, duit tu dah habis. Duit tu dah habis. Dia bawa keluarga dia untuk bercuti, tapi menggunakan duit anak yatim kerana konon-konon dia nak menggembirakan anak yatim. Pada waktu itu berubah cara pemakanan keluarga dia. Pada waktu itu dengan alasan nak beri anak yatim ini pada waktu itu makanan yang baik, tetapi digunakan duit anak yatim bukan sekadar untuk beri makan kepada anak yatim, tetapi pada waktu itu untuk beri makan juga kepada keluarga dia. Padahal beri makan kepada keluarga dia adalah tanggungjawab dia, adalah nafkah dia, adalah pada waktu itu tuntutan daripada dia, bukan diambil daripada harta anak yatim. Firman Allah Subhanahu wa taala, sampai bila pada waktu itu dia boleh pegang harta itu, tetapi gunakan dengan cara yang paling bermanfaat untuk anak yatim. Firman Allah Subhanahu wa taala, sebab itu pada perkataan ahsan, kata para ulama tafsir, maka ketika itu fakullu tasarrufin, setiap urusan ma'al yatim, bersama dengan anak yatim, au fi malih, ataupun pada harta anak yatim,
la yaqa'u fi tilka dairah, yang tidak ada pada perkara ahsan tadi, paling bermanfaat tadi. Mahzur adalah dilarang, manhi anhu adalah pada waktu itu tidak dibenarkan. Tak boleh. Al-Quran dah letakkan pada waktu itu yang boleh menggunakan harta anak yatim adalah perkataan ahsan tadi, yang memberi mana anfa', yang paling bermanfaat untuk anak yatim tadi. Sampai bila orang ini boleh jaga harta anak yatim ini? Firman Allah Subhanahu wa taala, hatta, sehingga yablugha, anak yatim tadi mencapai apa? Asyuddah, usia yang pada waktu itu dia kuat untuk menguruskan hartanya sendiri. Asyuddah, apakah terjemahan asyuddah? Asyuddah maksudnya quwwatul insan, kekuatan manusia. Lalu ketika mana pada waktu itu si anak yatim ini telah ada kekuatan sendiri untuk menguruskan harta dia berdasarkan kepada ketetapan mahkamah dan juga sebagainya, sama ada pada usia baligh ataupun usia dia 18 tahun, maka pada waktu itu kena serahkan harta ini kepada anak yatim tadi. Kena serahkan. Walaupun dia sayang nak jaga, kena serahkan. Kerana itu adalah hak anak yatim tadi. Itu adalah harta dia. Maka ketika mana telah tibanya asyuddah, Al-Quran tak sebut baligh, tetapi Al-Quran sebut asyuddah. Bila dah tiba waktu anak itu kuat dalam pengurusan harta dia, dia tahu dalam menguruskan harta dia, dia pada waktu itu ada kesedaran tentang ini adalah harta dia dan dia tahu cara menggunakan dia, maka pada waktu itu penjaga tadi kena serahkan. Dan kat sini banyak masalah. Banyak pada waktu itu penjaga tak nak serah. Dia dah selesa dengan harta-harta yang ada daripada milik anak yatim tadi. Banyak yang mana tak nak serah. Dia dah biasa hidup dengan harta anak yatim tadi, maka dia tak nak serah. Ini adalah untuk kes-kes anak yatim yang pada waktu itu banyak harta. Namun sebenarnya masih lagi banyak orang-orang yang menjaga anak yatim pada waktu itu dengan ikhlas. Moga Allah pasti syurga untuk mereka. Orang yang mana menjaga anak yatim dengan ikhlas, dia gunakan duit dia. Anak yatim yang mana ibu bapa mereka tak tinggalkan harta mungkin, maka pada waktu itu dia jaga. Pada waktu itu dia gunakan harta dia. Maka untuk orang-orang yang seperti ini, sabda baginda Nabi SAW, ana wa kafilul yatim, aku dan orang yang menjaga anak yatim, kahataini, adalah umpama dua jari ini pada hari kiamat. Dia sangat dekat dengan Nabi SAW. Orang yang menjaga anak yatim, dia sangat dekat dengan Nabi SAW pada hari kiamat. Nabi tunjukkan dua jari, nak tunjukkan seperti mana dekatnya dua jari ini. Seperti itulah dekatnya orang itu dengan baginda Nabi SAW. Kerana Nabi SAW sendiri adalah yatim, bahkan yatim piatu, kehilangan bapa sebelum baginda lahir, kehilangan ibu ketika mana berusia pada waktu itu 6 tahun. Inilah baginda Nabi SAW memberi jaminan orang yang mana menjaga anak yatim pada waktu itu akan dekat dengan baginda Nabi SAW. Lalu sampai bila orang tu boleh jaga? Hatta yablugha asyuddah. Maka ini adalah pesanan yang keenam. Lalu pesanan pada hari ini kita nak ambil berat. Pada waktu itu Allah sebut berhati-hati dengan harta. Lagi-lagi harta anak yatim. Apakah dia punya amaran? Kita dah boleh baca pada surah yang keempat An-Nisa ayat 2 hingga 6 dan juga pada ayat yang ke-10. Lalu adakah langsung tak boleh guna harta anak yatim itu? Firman Allah boleh, dan ini pengajaran yang kedua. Tapi hanya pada perkara yang ahsan, perkara yang bermanfaat untuk anak yatim tadi. Dan pengajaran yang ketiga, sampai bila pada waktu itu boleh boleh pegangkan hatta yablugha asyuddah, sehingga mana tiba pada waktu itu anak yatim itu boleh menguruskan sendiri, dia ada kekuatan, maka kena serahkan kepadanya. Dan pengajaran yang lain adalah pada kenapa ada sebahagian larangan, ada perkataan wala taqrabu, dan jangan hampir dan dekat, dan sebahagian larangan. Pada waktu itu tidak ada perkataan hampir dan dekat, walaupun ianya dosa yang besar, contohnya syirik, contohnya membunuh,
dan kita telah terangkan perkara itu di awal pertemuan insya-Allah. Apakah nasihat yang ketujuh? Firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa awful kaila wal mizana bil qist, la nukallifu nafsan illa wus'aha." Apakah nasihat yang ketujuh? Kita sambung esok insya-Allah kerana masa tidak mengizinkan. Kita jumpa pada jam 3.15 petang nanti dalam perkongsian sejarah Mekah. Kita masih lagi menceritakan tentang Mina dan kita jumpa pada petang ini. Terima kasih kepada sahabat-sahabat yang bersama. Mohon jasa baik untuk bantu share, bantu untuk kongsi, bantu untuk sebar luas tak rakan-rakan yang lain. Moga-moga lebih ramai yang beroleh manfaat. Lalu tahniah kepada sahabat-sahabat yang bersama. Moga-moga Allah balas dengan sebaik-baik ganjaran dunia dan akhirat. Kita jumpa lagi nanti insya-Allah. Terima kasih semua.